بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله رسول الأمين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر، ربي تمم بخير. وبعد. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلوم مشايخنا في الدارين آمين. Kata Imam Al-Jurdani radhiyallahu ta'ala anhu di dalam karangan beliau Al-Jawahir Al-Lu'lu'iyah fi syarhi Arba'in An-Nawawiyah, pada hadis yang ke-14, hadis yang ke-14 pada cerita yang seterusnya, iffatu imra'atin anqadhatha min asy-syada'id. Wa hukiya anna ba'dha qudati Bani Israel safara hajjan. Dikisahkan bahawa sebahagian daripada qadi Bani Israel telah bermusafir menunaikan haji. Wastakhlafa aqahu ala zawjatih, dan dia meminta pertolongan saudaranya, yakni adik dia atau abang dia, untuk menjaga isterinya, untuk tengok keperluan isterinya dan seumpamanya. Fadaqala 'alaiha yawman wa rawadaha 'an nafsiha, ay talaba minha an yuwaqi'aha. Ini syaitan. Jadi masuk satu hari, dia masuk ke rumah isteri kepada saudaranya tadi ni, maka dia menggoda dan meminta untuk bersama dengan wanita tersebut. Faqalat lahu ittaqillah wa la takhun akhaka. Taqwalah kamu kepada Allah, kata wanita tersebut, isteri kepada qadi tadi, kata bertakwalah kamu kepada Allah, jangan kamu khianati saudaramu. Faja'ahu iblisu fi surati rajulin wa qala lah aqim 'alayha al-bayyinah biz-zina warjumha illam tutawi'ka fa akhbirha bidhalik. Faqalat lahu if'al ma turid faqama 'alayha al-bayyinata biz-zina zuran wa rajamaha. Jadi iblis datang dengan rupa seorang lelaki, lalu iblis mengatakan kepada lelaki tersebut ni, adik ataupun abang kepada qadi ni, kata kamu buatkan jadi ada bukti, kata dia telah berzina, dan rejamlah perempuan ini kalau dia tidak mau mengikuti arahanmu berzina dengannya, dan akhbirha bidzalik, maklumkan kepada lelaki tersebut. Tamam? Jadi apa ni, bila mana dikhabarkan kepada wanita tadi, kalau kamu tak berzina dengan aku, maka aku akan keluarkan bukti, kata kamu dah berzina, jadi kamu akan kena rejam. Faqalat lahu, kata perempuan ini, if'al ma turid, buatlah apa yang kamu nak buat. Faqama 'alayha al-bayyinata, maka lelaki ini adik kepada qadi ini, lalu buat satu, orang panggil, bukti yang palsu, dan dituduh isteri qadi ini berzina, dan lalu direjam wanita ini. Famarra biha rajulun jamalun layla wa kana fiha baqiyatu hayatin. Lalu seorang lelaki yang jamal, maksudnya dibawa unta pada satu malam, melalui wanita yang telah direjam tersebut. Wa kana fiha baqiyatu hayah, dan pada waktu tersebut dilihat wanita tadi masih ada nyawa lagi. Fasami'a aninaha, dan didengar suara keluhan daripada wanita tersebut. Fa aqadhaha ila manzilih, dan lalu dibawa pulang wanita ini ke rumahnya. Fadaqala 'alaiha ba'du ashabihi fara'aha jamilatan,
Jadi tiba-tiba bila dah balik sampai ke rumah Jamal, lelaki yang bawa unta ni, sampai di rumahnya untuk dirawat, teman-teman lelaki ni pula balik tengok perempuan ni cantik. Farawadaha an nafsiha famtana'at. Sekali lagi, lepas mungkin diubati wanita ni sehingga dia sembuh, maka lelaki-lelaki ni pula minta untuk bersama dengan wanita tersebut. Ujian tu perempuan ni kan. Maka akhirnya dia tolak juga. Fadaqala 'alaiha lailan liyazbahaha. Masuk lelaki ni yang menggoda tadi untuk bersama dengan wanita tersebut, masuk dan nak menyembelih wanita ni. Faghalita fazahaba fazabaha walad al-jammal. Dia tersilap pergi sembelih orang lain, sembelih anak lelaki kepada kawan dia yang bawa balik rumah tu. Kawan dia ni baiklah, balik rawat perempuan ni asalnya lah. Yang jahat ni kawan dia yang main selepas tu, main-main tengok perempuan ni cantik, maka diajaknya berzina. Perempuan ni tidak mau, jadi malam tu dia nak bunuh. Dia masuk nak sembelih wanita tersebut, tersilap sembelih anak kepada kawannya. Wa kana hadzal waladu qad alifaha ay ahabbaha. Dan anak tersebut qad alifaha, yang sangat dicintainya, ay ahabbaha. Falamma 'alima al-jammal bidzalik a'taha darahim wa qala laha ukhruji min manzili. Jadi anak ni mencintai wanita ni juga. Maksudnya anak lelaki ni pun sayang dekat perempuan tu. Akhirnya lelaki ni kata, ambillah duit dirham ni, kamu keluarlah daripada rumah aku. Faqarajat fara'at syakhsan masluban ala dain faqalasathu bitilka ad-darahim. Kemudian wanita ni bila dah keluar daripada rumah lelaki tadi, maka dia pun meneruskan perjalanan dia dan bertemu dengan seorang lelaki yang disalib ala dain, kerana dia dihutang. Dia berhutang, sebabkan kerana hutang maka dia disalib. Faqalasathu bitilka ad-darahim. Maka dia membebaskan lelaki tadi dengan dirham yang dia ada. Faqala laha la'akunanna 'abdan laki. Lelaki ni pula kata, saya akan jadi hamba kepada kamu. Fasara ma'aha ila sahilil bahar. Maka mereka pun berjalan sekali, kerana dia jadi hamba kepada wanita ni, pergi ke tepi pantai. Farawadaha, lelaki ni pula dah, hamba ni pula goda pula wanita ni, ajak pula untuk berzina. Perempuan ni memang cantik sungguh kan. Fa'abat wa qalat lahu hadza jazai minka. Nikah balasan kamu kepada aku. Aku bebaskan kamu dengan duit aku tadi, kemudian kamu ajak aku berzina. Falamma ayisa minha, bila mana lelaki ni tak mampu lagi menggoda, qala li tajirin fi markibin, maka dia kata kepada peniaga yang ada dalam kapal yang mereka naik tu, indi jariyatun jamilatun uridu bai'aha. Dia pula jadi tuan. Dia kata, aku ada hamba perempuan yang sangat cantik, aku nak jual dia. Kamu nak beli tak? Dia hamba, lalu dia pula jadi tuan. Sebab bila mana dia ajak tuan dia untuk berzina, tuan dia tak mahu. Falamma ra'aha at-tajiru dafa'a lahu samanaha 300 dirham. 300 dirham. Maka bila tuan ni, peniaga ni melihat wajah wanita tersebut, maka dibayarnya harga tersebut dengan harga 300 dinar. Dinar bukan dirham, no? 300 dinar. 300 dinar dibayar. Ya. Kita baca semalam 1 dinar sama dengan 1200. Kali tengok dengan 300. Berapa harga? Faqalat lahu ana hurrah. Kata wanita ni, dia kata, saya merdeka. Macam dia jual beli pula ni. Saya ni perempuan merdeka, mana ada hamba. Ana hurrah, kata beliau. Fa aqadha kurhan, maka diambil dia dengan cara paksa. Falamma kana al-lail madda yadahu ilaiha faqalat ittaqillah. Maka bila mana lelaki ni, lelaki ni dianggap ni perempuan ni adalah hamba dia, maka dia pun nak bersama dengan perempuan tersebut. Bila dia suar tangan untuk nak pegang wanita tersebut, maka wanita tadi, ittaqillah, perempuan tadi kata, taqwalah kamu kepada Allah. Maka fadaraba wajhaha, maka dipukul wajah perempuan tersebut. Fa'asafatir riyahu atau ishtaddat ala safinatihi faghariqat. Maka Allah Ta'ala datangkan angin yang sangat kencang,
sehingga kapal mereka karam. Wa hafizallahu al-mar'ata hatta tala'at min al-bahr. Sehinggalah Allah Ta'ala menjaga perempuan ni. Kapal tadi tenggelam dah, mati habis semua dalam kapal kecuali wanita ni. Maka dikeluarkan dia daripada laut, diselamatkan dia. Wa wassalat ila malikin adil, sampailah dia kepada seorang raja yang adil. Fa akhbaratuhu biqabariha, maka perempuan ini memaklumkan tentang khabarnya. Fa bana laha khulwatan tata'abbada fiha, maka dibina khulwah, satu tempat khulwat untuk wanita ini beribadah di tempat tersebut. Fasha'a khabaruha bis-salahi, maka tersebarlah khabar tentang kesalehan wanita ini. Fa qasadaha ashabul ahad, fada'at lahum fabara'u, maka datanglah kelompok ni, ashabul ahad ni maksudnya ni geng-geng pelacur. Dengar cerita kata dia digoda banyak kali, sekian. Jadi mereka buat fitnah lah, kata sebenarnya perempuan ni termasuk dalam pelacuran dengan kami ini semua sekali. Tapi akhirnya fabara'u, terlepas daripada perkara tersebut. Walamma ja'a zawjuha min al-hajj sa'ala anha, bila suami dia balik, jadi suami dia tanya tentang dia. Di mana suami, isteri aku ni pergi ke mana? Faqila lahu innaha zanat farujiman, maka dikatakan kepada suaminya, qadi tersebut, bahawa isterinya berzina lalu dirajam. Fadaqala ala akhihi fawajadahu qad amiya basaruh, maka dia masuk ke dalam rumah saudara dia, lalu dia dapati adik dia ni telah buta matanya. Wa waqa'at al-akilah fi afwahi syuhud, waqa'at al-akilah fi afwahi syuhud. Akilah ni penyakit ni, mulut-mulut orang yang jadi saksi, yang kata tuduh perempuan tadi berzina, mulut mereka ni jadi akilah. Akilah jadi apa? Cuba tengok Saleh. Dia ada penyakit di mulut mereka. Siapa jadi saksi, semua jadi penyakit di mulut dia. Faqila li zawjiha, maka kata kepada qila li zawjiha, mana ni, khudh aqaka wadhhab bihi ila imra'atin salihah. Maka dikata kepada qadi tersebut, ada seorang yang sebut, kata, bawalah saudara kamu ni, pergilah kepada seorang perempuan salihah bimakanin kadza tad'ulah. Ini ada seorang perempuan salih duduk di satu tempat, ada khulwat dia. Kamu pergi bawa adik kamu ni yang buta ni ke satu tempat yang untuk bertemu dengan wanita salihah ni, dan kemudian suruh dia doakan. Perempuan ni dah tersebar khabar dia ke seluruh negeri pada waktu tersebut dengan kesalehan beliau dan doanya yang mustajab. Walamma sara bihi, bila mana dibawa, qadi ini membawa adik dia tadi ni pergi ke tempat tersebut, tabi'ahu syuhudu fasaru ma'ah, maka yang jadi syahid, yang jadi saksi pun pakai ikut sekali. Fara'au fi tariqihim al-jammal wa ma'ahu sahibuh alladhi dhabaha waladahu wa qad asabathu 'ahah. Pun sama juga, orang panggil, dalam perjalanan mereka bertemu pula dengan Jamal tadi, hak belah unta tu, hak mula selamat wanita tersebut, temu juga sama dengan sahabat dia yang telah menyembelih anak dia tu, yang malam tu ajak berzina tapi akhirnya menyembelih dan buat akidah. Tak ada. Kita tengok ni. So hilang. Tak mana saya. Baik. Tak apa. Mana yang saya tadi? Ustaz mana ni? Oh, ada kat rumah saya. Gatai nah. Akilah gatai. Gatai pada mulut. Kalau ahah. Zahid pergi tengok rumah, ambil set dengan Ustaz punya pen, masa sama atas meja ataupun atas tempat serika baju. Cacat.
Jadi jumpa habis semua ni, geng-geng yang terlibat dulu ni. Jadi ada seorang yang jadi penyakit gatai di mulut, kemudian yang buta, mula-mula sekali buta. Kemudian yang jadi saksi kata isteri dia berzina, jadi mulut semua jadi gatai penyakit yang teruk. Kemudian bila sampai dalam perjalanan, jumpa pula dengan pengembala unta, dan dengan dia saudara dia, teman dia pula yang sembelih adik anak dia dulu ni. Tu pun kena penyakit cacat, dia jadi cacat. Thumma wajadu syabban a'ma, kemudian temu pula dengan seorang pemuda yang buta, wa huwa alladhi qalasathu minas salbi. Ni yang dulu wanita tu lepaskan daripada salib tu, jadi buta tu, pun buta juga sama. Tamam. Thumma wajadu tajira alladhi ishtaraha qad qadhafahu al-mawj wa huwa fi bala'in 'azim. Kemudian temu pula dengan tajir. Orang tak mati dengan depa ni. Depa ni tak mati. Depa pun selamat juga, tapi teruk lah. Seorang buta, hak yang pembeli tu pula, hak beli wanita tu kata dia hamba, dia pun dalam keadaan yang sangat teruk. Wa kulluhum zahibuna ilaiha litad'u lahum. Tujuan dia untuk apa? Pergi jumpa dengan wanita salihah tersebut untuk didoakan. Depa pun tak tahu siapa dia wanita tu. Falamma wasalu ilaiha wa talabu minha ad-du'a arafatuhum wa qalat lahum. Maka bila mana sampai mereka semua tadi kepada wanita tadi untuk didoakan, maka wanita tersebut kenal semua ni. Oh, ni yang ajak dia berzina. 1, 2, 3. Berapa orang yang ajak dia? 3 orang dah ajak. Tak mana dia selamat je, ada sajalah orang jahat di tempat tersebut yang mereka ni nak melakukan kejahatan kepada dia. Yang terakhir tu tajir tu. Tajir tu kira ni sikit lah, kira orang panggil kurang sikit lah dibandingkan dengan hak lain tu, sebab dia beli, dia ingat hamba, dah kena tipu kan. Sebab tu dia tak buta dia, tapi bala' azim. Falamma wasalu ilaiha wa talabu minha du'a arafatuhum wa qalat lahum man i'tarafa bi dhanbihi da'awtu lah. Siapa yang mengaku dengan dosa-dosanya, saya akan doakan. Mengaku dulu. Faqala aku zawjiha. Ni depa tak tengok perempuan ni, maksudnya. Tengok apa dia buta. Dia tak tahu perempuan tu siapa dia. Dan kemungkinan kalau dekat ni Bani Israel, mana keadaan dia sama seperti mana perempuan-perempuan biara pada waktu sekarang ni yang duduk dalam kotak tu. Kalau datang tu orang akan cakap di balik dinding saja. Jadi dia hanya ada orang panggil apa? Tak ada. Dia tengok kot dinding, tengok, oi, depa ni, puak ni mai dulu ni nak buat dengan aku ni. Maka bukan mai dulu, yang dulu ni buat jahat kat aku, buat fitnah dan seumpama. Maka dia pun kata, kalau mengaku dosa, saya akan doa. Qala aku zawjiha, maka kata saudara kepada suami dia, qadi tadi, hak mula-mula tu. Ada. Sab balik dah, sab keluar dah. Jahit ni. Tak mana? Tak apa. Lihat. Jadi bila mana dia kata ana astahyi min akhi an adhkura dhanbi bihudurih. Saya malu dengan saudara saya nak sebut dosa saya di depan dia. Faqala aquhu la ba'sa alaik. Saudara dia qadi tadi kata, balik pada haji ni, sebutlah, tak ada masalah. Faqalat rawattu imra'atak an nafsiha fa abad. Saya telah menggoda perempuanmu, isterimu, untuk diri saya. Saya mengajak dia untuk berzina, tapi dia menolak. Fa aqamtu 'alaiha haula'i syuhud bizina zuran farujimat. Maka akulah yang telah membuat saksi palsu untuk menjatuhkan hukuman kepada isterimu dengan zina. Lalu dia direjam. Dia mengaku. Wa qala sahibul jammal, ana wajadtu imra'atan 'inda hadzal jammal farawadatha fa'abat fa'aradtu zabhaha fa'asabat as-sikinu waladahu fanzabaha. Dia kata, ni sahibul jammal pula, yakni orang yang bawa, yang kawan dengan hak unta tadi ni, yang pembelah unta tu. Saya dapati isteri kamu ni, perempuan tersebut, saya telah dapati, bukan isteri, saya dapati seorang perempuan berada di rumah sahabat saya ni. Maka saya pun goda dia juga, tapi dia tolak. Maka satu malam, fa'aradtu zabhaha, maka saya ingin sembelih dia sebab dia tak mau ikut cakap saya. Fa'asabat as-sikin, ataupun fa'asabtu as-sikina waladah. Asabtu,
minta maaf. Asabat sikinu waladaha fanzabaha. Maka terkena pisau ini pada anak lelaki Jamal ni. Maka terbunuh dia dengan tersembelih. Maksudnya fanzabaha maksudnya tersembelih. Nak sembelih orang lain, tersembelih orang lain. Wa qala asy-syabbu alladhi qalasathu. Maka lelaki yang telah dibebaskan oleh wanita itu dulu sebut pula khalasatni imra'atun minas salbi. Nah, jadi telah aku dibebaskan oleh seorang wanita daripada salib. Farawadatha fa'abat, aku pun goda dia juga tapi dia tolak. Fabi'tuha litajirin fi markibin bi 300 dinarin, dan aku jual kepada seorang peniaga dalam kapal dengan harga 300 dinar. Wa qala at-tajiru alladhi ishtaraha ana rawattaha fa'abat. Saya juga pernah goda dia juga tapi dia tolak. Wa qala ittaqillah, dan dia sebut takwalah kamu kepada Allah. Fadarabtu wajhaha, aku pukul wajah dia. Fa'asafatir riyahu wa inkasaratil markib. Inkasarati al-markiba. Ya. Maka aku pukul wajahnya, datang angin kuat, maka memukul kapal kami sampai karam. Faqalat li zawjiha udnu minni. Tamam. Maka dia pun kata kepada isteri dia, suami dia. Ni wanita duduk dalam kotak tu, yang duduk dalam tempat yang suluk khulwah tadi ni. Dia pun panggil suami dia, kata udnu minni, kamu mai dekat dengan saya. Fakashafat lahu an wajhiha. Maka dia pun buka wajah dia. Falamma ra'aha qala laha innaki zawjati wa innaki bari'atun mimma dhukir. Kamulah isteriku. Baru tahu ni isteri dia jumpa tu. Ni boleh buat filem ni cerita ni kan. Wa innaki bari'atun mimma dhukir. Kamu sesungguhnya suci daripada apa yang mereka sebutkan, yang telah disebutkan. Faqalat lahu, dan kata wanita ni kepada suami dia, qad sami'ta qawlahum, kamu sendiri telah dengar ucapan mereka. Fa in syi'ta al-qisasa aw al-'afwa wa amma ana faqad 'afawtu anhu. Tu dia. Ini wali sungguh perempuan ni. Dia kata kalau kamu nak, kamu boleh jatuhkan qisas, dan ataupun kamu boleh maafkan mereka. Tapi kalau saya telah maafkan mereka. Wa qalat Allahumma kshif anhum durrahum. Maka dia pun angkat tangan doa, ya Allah, angkatlah segala kesusahan mereka. Fabara'u, lega habis semua. Hak buta celek balik, hak yang cacat lega balik, hak sakit mulut semua lega. Wa aqadhaha zawjuha fabaqiyat ma'ahu rahmatullah ta'ala 'alaiha. Maka dia pun balik dengan isteri suami dia, maka kekal dia dengan suami dia dan rahmat Allah Ta'ala ke atasnya. Ini diceritakan oleh Al-Imam Ibnul Jauzi rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Uyunul Hikayat daripada Sayyidina Ja'far Sadiq radhiyallahu ta'ala anhu. Moga Allah Ta'ala kurniakan kita wanita yang salihah macam tu. Amin. Saya dapat dah, alhamdulillah. Ni Ustaz Soleh, amin. Nah. Gelak asim pun. Dan moga kita semua macam tu. Amin rabbal alamin. Dijaga oleh Allah Ta'ala daripada perkara tersebut, dan dijaga kita dan keluarga kita daripada zina dan seumpamanya. Syurutu qatlin nafsi bin nafsi. Ya? Ya, salam. Dan kemudian wan nafsu bin nafsi, tutup kitab ni. Tadi kena baca apa dia? Sebelum ni hadis As-Sayyibuz Zani, daripada hadis As-Sayyibuz Zani tadi ni, syarah panjang masya-Allah tabarakallah. Dan nak bagi tahu kata Al-Imam Imam Muhammad Al-Jurdani radhiyallahu anhu ambil berat sungguh berkenaan dengan perkara berkaitan dengan tadi. Yang berkait dengan zina tu, kerana apa? Kerana ni kadang dianggap biasa oleh sebahagian orang. Nah, dia rasa benda tu tak ada masalah. Buat taubatlah lepas tu. Gitu ya. Tak rasa bersalah, tak rasa tu sebagai benda yang berat, tak rasa sebagai benda tu benda yang buruk untuk keturunan dan juga seluruhnya. Tamam? Dan kita pernah jumpa beberapa orang yang melakukan perkara macam tu. Nah, kemudian bila saya tanya kepada dia, tak rasa risau kan nanti akan datang keluarga akan jadi macam tu? Dia balik, biasa, relax, muka tenang. Allah, saya kata berat. Hanya mak ayah ada masalah ke yang nak buat benda-benda pelik macam ni? Tak ada masalah. Mak ustazah, ayah sekian kerja, tak malu ke?
Tak rasa takut kan buat. Bukan seorang buat, 2-3 orang. Tu sampai tahap macam tu. Tu saya kata berat. Berat. Dia rasa biasa dah. Benda-benda macam tu dia rasa biasa. Lepas tu kena ikut yang saranan para awliya, para ulama kita. Kalau anak beranak saja, keluar anak kita saja, baca pada anak tersebut inna anzalna. Dibaca sebanyak 100 kali, kata guru saya Maulana Syekh Ahmad Mamduh hafizahullah. Ada baca 7 kali pun boleh. Tapi Maulana Syekh Ahmad kata zaman sekarang ni zaman fitnah, maka tambah lagi kepada 100. Baca 100 kali ke anak kita, moga-moga diselamatkan dia daripada perbuatan zina. Ya tu. Kita harap dengan barakah tu lah, dengan barakahnya ayat Allah Subhanahu wa taala, tidak dicatat kepada anak-anak kita dengan perzinaan dalam Lauh Mahfuz. Tak dicatat kepada mereka dengan perkara tersebut. Wan nafsu bin nafsi. Seterusnya yang menyebabkan darah itu jadi halal adalah apa dia? Nafsu bin nafsi. Ay yahillu qatluha qisasan bin nafsi allati qatalatha amdan udwanan bi syurut. Dan dihalalkan membunuh orang yang membunuh jiwa yang lain. Yang pembunuhan tadi dilakukan dengan sengaja, udwanan, dengan keadaan bermusuh sungguh, dengan syarat. Ada beberapa syarat. Al-awwal an yakuna al-qatilu balighan. Mesti yang membunuh tadi baligh. Jadi kalau qatil, pembunuh tadi kanak-kanak, tidak dikenakan macam tu syarat dia. Ini disebut dalam kitab fiqh lah. Al-thani an yakuna aqilan. Mesti yang membunuh tu mesti berakal. Al-thalithu an la yakuna aslan lil maqtul. Yang ketiga, mestilah pembunuh tadi bukan usul kepada yang dibunuh. Maksudnya bukan bapa dia, bukan tok wan dia, bukan moyang dia dan seumpamanya. Usul dia. Kalau usul maka dia tak dibunuh. Adalah hukuman dia yang lain. Ar-rabi'u an la yakuna al-maqtulu anqas minhu biriqqin aw kufrin. Dan mestilah yang dibunuh tadi tidak lebih rendah daripadanya. Sama ada yang membunuh tadi adalah merdeka, yang dibunuh tu hamba, maka kalau kata yang dibunuh hamba, maka dia tak boleh juga dikenakan hukum qisas. Ataupun yang membunuh tu muslim, yang dibunuh tu bukan muslim, maka pun tak dikenakan hukum qisas. Ada hukum lain. Fa idza intafa syartun min zalik fala qatla wa tajibu diyah. Kalau kata ternafi salah satu syarat ni, maka tidak dibunuh kembali, tetapi diwajibkan diat, kena bayar diat. Wa qala Malikun, kata Imam Malik, yuqtal al-walidu bi waladihi idza atja'atuhu wa dhabahahu. Dibunuh ayah kalau dia membunuh anaknya jika dia membaringkan anak tersebut dan menyembelih anak tadi. Maka dibunuh bapa tu juga. Kotlah bapa dia mai apa dia ingat dia pun macam Nabi Ibrahim, sembelih anak dia. Yang ni kata Imam Malik juga dihukum bunuh. Qala Abu Hanifah yuqtal al-hurru bi'abdi ghairihi. Dibunuh juga atau dijatuhkan hukuman bunuh kepada seorang yang merdeka yang membunuh hamba orang lain. Bi'abdi ghairihi, adalah hamba orang lain, dia bunuh hamba orang lain, maka dia pun dihukum bunuh. Wa yuqtal al-muslimu bizimmi. Dan kalau orang muslim membunuh zimmi, ini kafir zimmi, ini kafir yang duduk di negara orang Islam dan kemudian membayar cukai dan seumpamanya di negara Islam tersebut, maka dia pun dihukum bunuh. Jadi kata kita di negara kita diambil hukum yang ini. Diambil hukum yang ini. Wa hukiya annahu rufi'a li Abi Yusuf muslimun qatala zimmiyan. Tamam? Dihikayatkan bahawa diangkat hukum kepada Qadhi Abi Yusuf, seorang muslim telah membunuh seorang zimmi. Fahakama alaihi bil qawad. Maka datang dihukumkan lelaki tadi dengan qawad. Qawad apa dia? Bil qatl, maksudnya dibunuh, balas. Fa'atahu rajulun bi raq'atin min sya'irin fa'alqaha ilaihi fa idza fiha hadhihi al abyat. Tiba datang seorang lelaki membawa satu retah syair yang ditulis oleh penyair, dilemparkan kepada Sayyidina Abi Yusuf, murid Imam Abu Hanifah ni, Qadhi Abi Yusuf. Fa idza fiha hadhihi al abyat. Maka ditulis dalam bait ni ada bait apa dia? Ya qatilal muslimi bil kafiri jurta wa mal adilu kal jairi. Sebut
wahai pembunuh muslim dengan orang kafir. Dia kata kat Qadhi Abi Yusuf. Nak kata Qadhi Abi Yusuf telah menghalalkan darah muslim yang telah membunuh seorang kafir. Jurta wa mal adilu kal jairi. Kamu telah melakukan jenayah. Nah, dan tidaklah adil itu sama seperti orang yang berjenayah. Ya man bi Baghdad wa atrafiha min fuqaha'in nasi aw sya'iri jara 'ala ad-din Abu Yusufin biqatlihi al-muslima bil kafiri. Wahai yang berada di Baghdad dan berada di hujung Baghdad daripada fuqaha' nas dan syair, ini fuqaha' dan juga para penyair, telah melakukan jenayah kepada agama oleh Abu Yusuf. Wah, ni laki ni nak katakan Imam Abu Yusuf ni telah melakukan jenayah dalam agama ni oleh Sayyidina Abi Yusuf biqatlihi al-muslima bil kafiri, kerana dia telah jatuh hukum membunuh seorang muslim dengan sebab muslim tadi membunuh kafir. Fastarji'u wabkau wa abkau ala dinikum. Baliklah, istirja'lah kalian, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, dan menangislah ke atas agama kamu. Wasbiru fal ajru lis-sabiri. Maka sabarlah, pahala bagi orang-orang yang bersabar. Oh, ni kira macam celah Imam Abu Yusuf ni. Kira nak kata nak komplain, janganlah. Qadi letak, hakim letak, mufti letak hukum, oh dia komplain derah. Nah, dia paling komplain derah sekali. Dia pun jadi mufti juga. Nah, dia pun kata nak mempertahankan kebenaran konon-kononnya. Seolah-olah macam para mufti, para alim ulama yang ada di negara ni semua orang taati apa. Dia letak hukum tu macam apa ni, tak memandang dengan warak seperti dia tu hak duduk dekat rumah. Lepas tu dia tu yang orang panggil apa, ada benda tak kena dengan dia. Kalau kena dengan dia, dia kata oh mufti ni masyi, mufti jamil, mufti ni memang apa ni alim. Kenapa? Kerana dengan pandangan dia. Mufti buat pula pandangan tak kena dengan dia, ya? Mufti jair, mufti celaka, mufti semua keluar ayat tadi, ajak kepada masyarakat dengan benda-benda macam tu. Fa'aqada Abu Yusuf ar-raq'ata fadaqala biha 'ala ar-Rashid fa'akhbarahu bil hal. Tamam. Maka Imam Abi Yusuf bawa getah tadi masuk bertemu dengan Ar-Rashid, yakni Khalifah Harun Ar-Rashid. Fa'akhbarahu bil hal. Maka dia memaklumkan tentang hal tadi. Qara'a alaihi ar-raq'ah. Maka dibacakan apa ni getah tersebut. Faqala lahu Ar-Rashid, تدارك هذا الأمر بحيلة لئلا يكون منه فتنة. تدارك نعم هذا الأمر بحيلة لئلا يكون منه فتنة. Kata cuba tengok benda ni apa ni, dapatkan pengetahuan tentang urusan ni dengan hilah, cari tengok jalan macam mana untuk nak tahu apa ni. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita baca balik. Tadaraka hadzal amra bi hilatin alla yakuna minhu fitnah. Faqaraja Abu Yusuf wa talaba awliya maqtul bil bayyinah ala sihhati adh-dhimmati wa ada'i al-jizyah falam ya'tu biha fa asqata al-qawat wa hakama bid-diyah. Ayuh, na'am. Jadi Imam Rashid, Khalifah Harun Ar-Rashid kata, dah bila ada orang hantar surat macam ni, cuba pergi tengok balik. Cuba pergi cek balik. Kalau perkara tadi ada fitnah, boleh jadi juga kepada muslim tersebut, untuk kamu cek balik hukuman tersebut. Macam tu lebih kurang. Fakharaja Abu Yusuf wa talaba awliya al-maqtul. Maka Abi Yusuf, Qadhi Abi Yusuf keluar daripada tempat pertemuan tadi, lalu meminta kepada awliya al-maqtul, kepada wali-wali orang yang dibunuh ini kafir tadi, untuk dikeluarkan bukti bil bayyinati ala sihhati zimmati wa ada'il jizyah. Minta pula bukti, betulkah kamu ni ahli zimmah, dan betulkah kamu bayar jizyah, cukai kepada negeri muslim ini. Falam ya'tu biha. Mereka tak boleh bawa mai. Maknanya mereka ni bukan zimmi, dan juga bukan orang yang membayar jizyah kepada negara muslim pada waktu tu. Fa asqatal qawat. Maka jatuhlah hukuman, digugurkan hukuman bunuh kepada muslim tadi. Wa hakama bidiyati. Maka dihukumkan dengan dia. Jadi apa ni cerita ni, maknanya Sayyidina Abi Yusuf kembali melihat kembali dengan hukum yang telah dia jatuhkan tadi kepada muslim dengan pembunuhan, dengan bunuh, lalu berikan balik hukuman tadi dengan hukuman seperti yang di dalam mazhab kita Syafi'i, iaitu muslim tidak dibunuh
dengan membunuh seorang bukan Islam. Ala kulli hal, perkara ini perlu kepada perbahasan dalam fiqh untuk melihat bagaimana keadaan hukuman daripada pihak penghakiman. Mereka yang akan tentukan perkara tersebut. Dan hukumul hakim yarfa'ul khilaf. Hukum hakim mengangkat khilaf. Dan ini diserah kepada pihak penghakiman lah. Sama ada dia nak guna dalam mazhab yang mana, itu terpulang kepada pihak penghakiman pada waktu tersebut. Wattariku lidinihi, seterusnya hadis yang seterusnya, wattariku lidinihi al-mufariqu lil jamaah, wattariki lidinihi al-mufariqi lil jamaah. Wattariki lidinihi ay wal murtad an dinil Islam wal a'yadhu billahi ta'ala. Yakni yang ketiga yang dihalalkan darah mereka adalah yang meninggalkan agama, iaitu murtad daripada agama Islam, wal a'yadhu billah. Semoga Allah lindung kita daripada perkara tersebut. Fayahillu qatluhu liqabarin man baddala dinahu faqtuluh. Ini kerana halal darah mereka dan halal mereka dibunuh. Oleh siapa juga ni? Oleh pihak pemerintah juga, bukan kita. Kita pandai-pandai pula. Tak, oleh pihak pemerintah. Dan berdasarkan hadis, man baddala dinahu faqtuluh. Siapa yang mengubah agamanya maka dibunuh. Wa qawluhu al-mufariqi lil jamaah tafsirun li tariki dinihi. Fa huwa sifatun muakkidah. Jadi mufariq lil jamaah maksudnya yang memecah belahkan jamaah, yakni agama. Jamaatil muslimin maknanya. Jadi ini tafsir kepada tarik lidini. Dan kerana dia sifat muakkidah, sifat penguat kepada tarik lidini ini, yang meninggalkan agama, yang memecah belahkan golongan muslimin. Itu maksudnya. Li'anna al-murada bil jamaah jama'atul muslimin. Yang dimaksudkan dengan jamaah di sini adalah jama'atul muslimin. Wa firaquhum huwa riddatu 'anid din. Jadi memecahkan agama tadi, memecahkan jamaah muslimin tadi dengan makna keluar daripada agama. Fal murad, jadi maksud daripada al-mufaraqatu bil qalbi wal i'tiqad. Yani yang telah berpisah dengan hati dan juga dengan i'tiqadnya, atau bil fi'li al-mukaffiri kasujudi lis-sanam, ataupun dia melakukan perbuatan yang menunjukkan kepada kekufuran yang boleh menyebabkan kafir, seperti sujud kepada berhala. La al-mufaraqah bil badan, bukan dengan mufaraqah dengan sebab mufaraqatil badan, maksudnya panggil apa? Mufaraqatil badan. Fal muradu al-mufaraqah bil qalbi wal i'tiqad atau bil fi'li al-mukaffiri kasujudi lis-sanam, la mufaraqah bil badan. Yang ini bukan, ini maksud mufaraqah bil badan dengan maksud memecah belahkan individu dalam muslim tu. Itu bukan maksud dia. Tamam? Dia bukan maksud memecah belahkan tadi. Ini memecah belahkan pada sudut i'tiqad ataupun memecah belahkan pada sudut dia melakukan perbuatan yang boleh dikafirkan. Wa'lam anna minal mukaffirat, antara perkara yang boleh jatuh kafir kepada seseorang apa dia? Ta'ammada ilqa' al-mushafi fi qazurah, melemparkan mushaf, melemparkan mushaf ke dalam tempat Allahumma salli alaihi dalam apa? Dalam tempat najis. Lempar Quran dalam najis. Ini boleh jadi kafir. Kemudian ada lagi wa qazfur rasul, qadzafar rasul awin nabi. Ini menuduh para rasul ataupun nabi. Qadzaf, tuduh nabi berzina ke, ataupun seumpama. Yang keseluruhnya ni macam orang yang sebut kata ni nabi melakukan fitnah pada nabi lah. Nabi dengan budak-budak contohnya, kata Sayyidina Aisyah budak-budak, jadi dituduh nabi dengan tuduhan tersebut. Ini tuduhan-tuduhan macam tu boleh dihukum dengan, boleh jatuh kafir. Pernah ada lelaki nama Farish Ahmad dulu yang tuduh kata nabi berzina dan seumpamanya. Ini gila orang macam ni. Sampai lah ada lagi Pak Long ni. Orang ni masih ada sampai lah lagi, golongan ni. Dan tulis pula, buat artikel tulis tentang masalah tersebut. Wal istighfaf bihi wa takdzibihi. Taulah Allah alam dia bertaubat ke tak lagi, Allah alam. Lelaki tadi. Dan juga istighfaf bihi wa takdzibihi, merendah-rendahkan nabi dan rasul dan juga mendustai rasul. Wa kadza takdzibillah bil aula. Lagi kalau kata mendustakan Allah Subhanahu wa taala, ka'an yanfiya suhbata Abi Bakr. Juga salah satu apa dia? Mendustakan Allah
Antaranya adalah menafikan sohbahnya Sayyidina Abi Bakar. Kalau ada ni sebahagian daripada Syiah yang menafikan persahabatan Sayyidina Abu Bakar dengan Rasul SAW. Menafikan persahabatan Sayyidina Abu Bakar dengan Rasul adalah kafir hukumnya. Kenapa? Karena dia bercanggah dengan Al-Quran. Allah Ta'ala sebut dalam Quran jelas-jelas. Idh yaqulu li sahibihi la tahzan. Al-Quran Allah Ta'ala sebut. Idh yaqulu li sahibihi. Yang telah menyebut oleh Rasul kepada sahibnya. Satu-satunya sahabat yang digelar sahabat oleh Allah dalam Quran adalah Sayyidina Abu Bakar. Tak ada seorang sahabat yang dalam persahabatan dia dengan Nabi disebut oleh Allah dalam Quran dengan sahabi, melainkan Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar diakui oleh Allah sebagai sahabat. Idh yaqulu li sahibihi, jelas disebut. Sebab tu kata Imam Qurtubi dalam tafsir beliau, para ulama menyebut siapa yang menafikan persahabatan Sayyidina Abu Bakar, maka dia telah mendustakan Allah Subhanahu wa taala dan jatuh kafir. Au yarmi ataupun au yarmi bintahu Aisyah bima barra'aha Allah minhu, ataupun dia menuduh, melemparkan tuduhan kepada Sayyidatina Aisyah bahawa Sayyidatina Aisyah berzina, sedangkan dalam Quran Allah Ta'ala telah barra'aha, Allah Ta'ala telah menyucikan Sayyidatina Aisyah, kemudian dituduh Sayyidatina Aisyah berzina, maka jatuh kafir orang yang macam ni. Wala yajuzu qatlul murtaddi hatta yustataba halan. Tak boleh kita bunuh seorang murtad sehinggalah dia dituntut untuk taubat dulu. Nah, pada waktu itu juga. Wa nuqila an Malikin annahu yumhalu 3 ayyam. Daripada Imam Malik dinakalkan bahawa ditangguhkan 3 hari. Fa in taba lam yuqtal. Jadi dalam mazhab kita Syafi'i disuruh dia bertaubat waktu itu juga. Tak boleh kita bunuh lagi tidak bertaubat waktu itu juga. Jadi contohnya waktu nak bunuh tu, waktu nak jatuh hukuman, taubat dulu. Dia kata saya taubat. Saya bertaubat daripada dosa tersebut. Saya mohon ampun. Kemudian masuk Islam balik. Tak apa. Imam Malik kata tak tangguh 3 hari. 3 hari itu bukan 3 hari duduk saja dalam penjara tu ya. 3 hari itu mai terang balik dekat dia. Kenapa kamu murtad? Sebab apa berlaku macam tu? Ada masalah ke? Kata-kata dia terang balik, kemudian mungkin dia akan lembut balik dan kemudian dia akan masuk Islam balik dan bertaubat kembali. Lam yuqtal, maka tidak dibunuh. Taubat pun murtad pun macam-macam juga sebab dia. Kadang kerana tekanan hidup, boleh jadi juga. Kadang disebabkan kerana orang panggil suami lari, dia baru masuk Islam. Suami dia tadi masuk kahwin dengan dia kerana nak bersama dengan dia aja. Lepas dah dapat dah apa yang diingin, tinggal bini dia. Lepas tu lari, buang. Lepas tu jangan ni kita kalau bagi orang masuk Islam, macam Al-Fadil, Allah yarham Ustaz Fadli kan, yang pergi ke Sabah dan seumpamanya, maksudnya berterusan dengan dakwah, tak berhenti. Yang tu baru betul sampai meninggal. Kemudian tinggal pula generasi anak-anak murid dia pula, pi lagi tak tinggal juga dengan orang saudara-saudara kita di sana yang masuk Islam, tak tinggal. Lepas tu tetap pergi juga, tetap pergi tengok keadaan mereka. Sebulan sekali, 2 bulan sekali kena pergi tengok. Yang tu. Itu baru betul. Jangan pergi seronok pergi orang tu masuk Islam, ucap asyhadu an la ilaha illallah, pasal itu yang patut tak pilih. Itu yang berlaku no. Kadang-kadang ada orang lah pun, yang geng orang asli pun ada sebahagian-sebahagian yang dah jadi seronok dah dengan benda-benda macam tu. Dia tahu kalau orang bagi masuk Islam ni, dia tahu buat main makanan, buat main duit, buat main baju, buat main macam-macam. Mereka pun demand lah. Kalau ustaz-ustaz tu, guru kapi tak bawa apa kan, buat tak tahu kan. Buat tak layak. Yang bawa telur 2-3 papan, bawa daging, bawa ayam, bawa apa semua, masak apa semua, baru dia main ceramah. Buat kat surau kampung ni. Ni berlaku. Bukan benda main-main. Jadi masuk kerana tamak kan. Kerana nak duit. Tapi macam mana pendakwah kena buat? Kena sabar kan. Dan benda masuk Islam dengan tamak ni lama dah berlaku. Daripada dulu lagi. Tapi macam mana yang kita kena buat? Kita kena sabar. Kena sabar untuk buat benda tu. Dulu saya mula-mula buka zawiyah ni teringin. Saya nak masuk sana tak sempat. Kalau semua pakat masuk juga pun. Jadi masing-masing ada tugas masing-masing. Taman. Jadi saya teringin dulu ni, ada seorang santri ni saya hantar pergi duduk tengah-tengah hutan tu. Dia dakwah kat sana. Dia. Siapa dia tak tahu. Izzat ke? Kan? Pergi duduk jadi pendakwah dalam tu. Pergi duduk di kampung tu. Dakwah dekat orang sana, mengajak kita dekat orang sana. Tak ada orang pergi duduk dengan mereka.
Hak duk ada, kita pi saja, tak ada orang duk dengan mereka. Kahwin dengan anak dara mereka. Izzat? Apa Izzat kata? Jam aku kata. Hak nombor 2 lah. Kan? Kahwin dengan orang sana, boleh kah? Itu pendakwah dulu macam tu. Pendakwah dulu yang keluar daripada negara Arab, Yaman, mai ke tanah Melayu kita macam tu. Hingga maqam mereka di tempat kita. Maqam mereka di tempat kita. Dimakamkan di negeri kita. Padahal mereka bukan orang di sini. Mai daripada negara Arab, tinggal keluarga mereka, tinggal adik-beradik mereka, datang ke negara kita, berdakwah, sampaikan Islam di tempat kita, sampai mereka mati. Kahwin dengan orang di negeri tersebut. Belajar bahasa negeri tadi. Al-Habib Saleh Tanggul rahimahullahu ta'ala datang daripada Yaman, pergi ke Jember di Indonesia. Dan di Jember, waktu mula-mula dia datang ke sana, cakap Arab, orang tak faham. Akhirnya dia mengaji bahasa Madura di sana. Dan boleh selepas tak sampai 3 bulan mengajak kitab Nasaih Diniyah Al-Imam Haddad dalam bahasa Madura. Itu dia. Yang Allah Ta'ala bagi anugerah kepada dia. Belajar bahasa tu, cakap bahasa tu terus. Bukan cakap Arab. Ada terjemah, tak? Dia datang ke Jember, pergi ke tempat di sana, dah Lamongan apa semua kali tu. Saya pernah lalu dah tempat-tempat tu. Dan dia belajar bahasa kaum tadi, dan kemudian berdakwah dengan bahasa kaum tadi sampai wafat di sana. Menjadi barakah di tempat tersebut. Orang dulu. Orang dah tak ada dah sifat tu dan semangat tu. Dan moga Allah Ta'ala kembalikan semangat tu. Amin ya rabbal alamin. Suma inna riddata afhashu anwa'il kufri. Tengok pada di sini kita tak payah pergi jauh lah. Orang dekat sini cukup ada Siam kat sini ni. Siam kat sini pun tak ada siapa lagi bercerita depa pasal Islam saja. Kalau parti politik main syarah politik ya. Sokong kami dapat tanah. Itu jelah. Ya. Tapi kalau kata nak terang pasal Islam kat depa ada lah. Saya pernah bercerita jugalah. Tapi tanya nak buat lepas ni kot. Maulid panggil kali dengan Tok Sami dia main ni. Bukan panggil dia cakap. Cakap apa? Panggil main dengar lah. Main duduk di bawah dengar pasal Nabi. Lepas tu dia pun balik makan. Lepas tu balik. Tak pernah panggil rasanya. Saya pun tak pernah masuk sepanjang hidup duduk di Pedu ni, tak pernah duduk masuk lagi lah. Dalam Sami ni masuk lagi. Kalau masuk lah tak kata apa kot no. Kalau masuk dulu kok orang kata hai ni nak murtad ke apa ni. Hak murtad pun ada dah. Ada orang sini. Ada yang seorang murtad. Tapi tak tahu kebalik ke tak tadi. Tu kata kerja kita ni kadang masih lagi tak berjalan lagi dengan sepatutnya. Tak seorang kan nak murid kat situ mengajak kat situ. Tak wildan. Dia nak sangat lah tu. Dia nak. Budak-budak Siam pula kan. dia pun muka lebih Siam pula, lebih kurang. Suma inna riddata afhashu anwa'il kufri wa akbaru anwa'il kabair. Ini murtad ni adalah seburuk-buruk kekufuran dan sebesar-besar dosa besar yang ada. Wa yaliha al-qatlu zulman. Yang kedua, mengikuti selepas dosa murtad ni adalah dosa membunuh secara zalim. Summa zina, kemudian setelahnya zina. Summa al-qadhaf, kemudian qazaf, yakni menuduh zina. Kemudian summa sariqah, kemudian mencuri. Summa syurbul khamri. Kemudian minum arak. Summa riba wal ghasb. Kemudian riba, kemudian merampas harta orang. Nanti tengok Syekh itu susun ikut turutan dosa-dosa besar. Susun ikut turutan dosa-dosa besar. Murtad, membunuh dengan zalim, zina yang nombor 3, qazaf, mencuri, minum arak, riba, ghasb. Ghasb. Ini merampas harta. Tatimmatun, insya-Allah malam ni kita selesaikan. Sedikit je lagi kita selesaikan malam ni dan masuk hadis yang ke-15 insya-Allah taala. Kita sambung dengan kitab Lawaqih Anwar Qudsiyah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.